PRU Dewan Negeri Johor buka tirai 26 Februari. Kes baharu COVID-19 kembali cecah 17,000. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Azamri Hussein. Berita Wilayah edisi Rabu 9 Februari membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Dan seperti biasa, lintas langsung dari Sabah dan Sarawak bakal mengisi paparan petang ini. Duduk bersama lintas langsung dari Kuala Lumpur. Setia selama 1 jam bersama kami. Saudara, hari pengundian pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15 ditetapkan pada 12 Mac ini, manakala pengundian awal 8 Mac. Tempoh berkempen ditetapkan 14 hari mulai 26 Februari selepas sesi penamaan calon hingga 11.59 malam 11 Mac. PR telah melantik 56 pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 186 penolong pegawai pengurus. Manakala bagi tujuan memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan petugas penguatkuasa kempen pilihan raya PPKPR yang dianggotai oleh wakil-wakil daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. Permohonan undi PUS bagi warga negara Malaysia di luar negara serta 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan dibuka mulai hari ini hingga 18 Februari. Manakala bagi petugas pilihan raya, pegawai SPR, polis, tentera dan petugas media dibuka hari ini hingga 24 Februari. Permohonan undi PUS dibuat secara dalam talian menerusi myspr.spr.gov.my. Sementara itu, SPR menyasarkan 70% daripada keseluruhan 2.59 juta pemilih berdaftar akan mengundi bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-15 yang menggunakan pakai daftar pemilih induk 2021 yang dikemaskini hingga 21 Januari 2022. Pada 12 Mac iaitu hari pengundian, 1,021 pusat mengundi dengan 4,638 saluran akan dibuka. Manakala bagi pengundian awal membabitkan 63 pusat mengundi dengan 82 saluran. Sementara itu, 56 pusat penamaan calon dan 56 pusat penjumlahan rasmi undi akan digunakan. Secara keseluruhan, 49,290 petugas dilantik mengendalikan PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Pelaksanaannya dianggar membabitkan peruntukan RM96 juta. Baik, pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15 bakal mencipta sejarah baharu apabila membenarkan individu berusia 18 hingga 20 tahun menjadi pengundi. Ia susulan pindaan rang Undang-Undang RUU Undi 18 yang diluluskan Dewan Rakyat pada 2019. Laporan Nur Fatihah Abdul Rahim. Selepas diwartakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada 14 Januari lalu, penglibatan anak muda dalam pilihan raya dijangka dapat mengubah lanskap politik di negeri Johor. Meskipun menerima pelbagai reaksi daripada banyak pihak mengenai kesediaan golongan ini, namun hak mereka tidak wajar dipertikai. Kita lihat seolah-olah mereka ini masih lagi muda, masih dipersoalkan kewibawaan, tapi hakikatnya
pengiktirafan juga harus diberikan kepada kedudukan mereka. Bermakna pihak pentadbiran selepas ini harus memastikan bahawa kepentingan mereka turut diutamakan, diambil kira pandangan mereka agar mereka juga terlibat dalam membuat keputusan supaya kita dapat bergerak ke arah masa depan yang lebih baik. Bagaimanapun, menurut penganalisis politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Dr. Kartini Abu Talib, pelaksanaan undi 18 dalam PRU Dewan Negeri Johor ke-15 masih terlalu awal untuk menjadi kayu ukur kepada pilihan raya umum akan datang. Ia masih memerlukan banyak pemerhatian, terutama sentimen anak muda dalam menentukan pemimpin dan kesannya kepada negara. Undi 18 ini mungkin tidak memberi impak besar. Yang pertama, kalau kita perhatikan pula pengundi muda, mereka ini sering dikatakan sebagai pengundi yang atas panggang, kurang motivasi. Tambahan pula gaya hidup mereka masih lagi berkuliah, perlu fokus kepada sekolah, terutama sekali mereka yang nak mengambil STPM pada usia tersebut, dan harus bergantung kepada ibu bapa dan sokongan yang lain untuk pergi ke tempat-tempat pembuangan undi. Dan tambahan pula, kalau kita perhatikan Johor menjadi medan ujian pertama dan utama pelaksanaan undi 18, maka ini mungkin menjadi faktor yang diragukan akan membawa impak yang besar. Kematangan seseorang berfikir tidak boleh diukur dari segi usia. Sebaliknya, ia boleh ditampilkan melalui perilaku dan cara berfikir. Apa sahaja ulasan, pandangan, kritikan yang diberikan oleh pakar, ia masih lagi di peringkat jangkaan secara teori. Apa-apa pun, sama-samalah kita nantikan dalam pilihan raya umum negeri Johor. Nur Fatihah Abdul Rahim, Berita RTM. Saudara, 17,134 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini, meningkat 3,190 kes berbanding semalam. Kali terakhir negara merekodkan kes positif mencecah 17,000 adalah 17 September 2021 dengan 17,577 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi Twitternya memaklumkan 86 kes atau 0.5% daripada keseluruhan kes baharu hari ini adalah kategori 3, 4 dan 5. Manakala 17,048 kes atau 99.5% lagi kategori 1 dan 2. Kemaskini terbaharu itu menjadikan kumulatif kes COVID-19 di Malaysia kini berjumlah 2.95 juta. Angin kencang di Pulau Pinang semalam berpunca daripada awan cumulonimbus yang membawa ribut peti berskala kecil. Keadaan itu dijangka akan berlaku sepanjang minggu ini pada waktu petang. Kenyataan Jabatan Meteorologi Met Malaysia Pulau Pinang memaklumkan stesen meteorologi Butterworth merekodkan jumlah hujan sebanyak 19.4 mm pukul 6 petang semalam. Manakala stesen meteorologi pencemaran udara Perai merekodkan jumlah hujan 8.4 mm. Met Malaysia akan terus memantau serta mengemaskini amaran cuaca dari semasa ke semasa. Sementara itu, angin kencang dengan kelajuan sekitar 68 km sejam yang melanda Pulau Pinang semalam mengakibatkan berlakunya insiden pokok tumbang dan bumbung beberapa premis perniagaan tercabut. Tindakan segera diambil pihak berkuasa tempatan bagi membersihkan lokasi terjejas. Ia dijangka selesai hari ini. Antara kawasan terjejas Gerbang Midlands, Padang MBPP di Jalan Cisman, Jalan Sungai, Solok Tengku di Jelutung, Jalan Air Hitam, Jalan Tun Dr. Awang, Jalan Zainal Abidin, Relau dan beberapa kawasan lain. Bimbang dengan situasi angin kencang yang tidak menentu, penunggang motosikal terpaksa mencari lokasi yang selamat untuk berlindung. Keadaan itu turut menyebabkan beberapa laluan utama seperti Jalan Air Hitam, Jalan Masjid Negeri dan Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Yu sesak teruk. Keadaan kembali normal kira-kira jam 7 malam. Baik, seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa di seluruh negara bersama rakan penyampai di Met Malaysia, Atikah Maziah Mokhtar. Saksikan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kembali ke laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej syarta angin semasa, di mana diperhatikan keadaan angin masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timuran dengan kelajuan kencang boleh mencapai sehingga 60 km per jam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Keadaan angin kencang ini dijangka akan mula beransur reda menjelang hari esok. Walau bagaimanapun, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini dijangka akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Selain itu, keadaan angin dari arah timuran itu juga turut memberikan kesan keadaan cuaca lembap melibatkan negeri-negeri di pantai timur Semenanjung, terutamanya di sekitar negeri Pahang dan juga timur negeri Johor. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia turut masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada bagi daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompen negeri Pahang serta melibatkan daerah Mersing dan juga Kota Tinggi negeri Johor dengan potensi hujan lebat berterusan masih lagi boleh berlaku sehingga ke hari esok. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa kerana keadaan hujan lebat berterusan ini boleh menyebabkan kenaikan air terutamanya di kawasan berkedudukan rendah. Baik, seterusnya melalui paparan imej kemeradar semasa pula, diperhatikan ketika ini keadaan hujan lebat masih lagi sedang berlaku melibatkan daerah-daerah yang terbabit melibatkan di sekitar negeri Pahang dan juga Johor. Selain keadaan hujan lebat besar timbuk petir turut sedang berlaku di sekitar bahagian barat negeri Johor, Selangor, negeri Sembilan, pedalaman negeri Kelantan, pedalaman negeri Pahang, juga melibatkan sedikit di negeri Perak, Kedah dan juga Pulau Pinang yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap turut sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di kedua-dua buah negeri terbabit yang juga masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus dari negeri di bawah Bayu, perkembangan banjir di Pitas dan Padah buat laporan palsu berkaitan sekumpulan lelaki bersenjata di Lahad Datu. Dan untuk perbincangannya, kita bersama Konstantin Palawan di sana. Konstantin, silakan.
Baik Azam, kita mulakan laporan hari ini dengan kabar dari daerah Pitas yang mana situasi banjir telah pun pulih dan semua yang terjejas telah dibenarkan balik ke rumah masing-masing. Walau bagaimanapun, pihak Angkatan Pertahanan Awam masih meneruskan tugasan selepas banjir. Nirona Newman kini berada di Pitas mempunyai laporannya. Baik, terima kasih Konstantin. Saya kini berada di Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Pitas bagi mengetahui perkembangan terkini situasi banjir yang diusahakan oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam atau APM di daerah ini. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, bersama saya ketika ini Pegawai Pertahanan Awam Daerah Pitas Bakrin Samsudin. Selamat petang, Tuan. Selamat petang. Baik, Tuan, mungkin boleh kongsikan perkembangan terkini situasi banjir di daerah ini. Baiklah, terima kasih. Perkembangan terkini banjir di daerah Pitas, untuk makluman sekarang ini banjir telah pun pulih. Semua mangsa yang berada di PPS iaitu seramai 826 orang dan melibatkan 267 ketua isi rumah telah pun dihantar balik ke kediaman masing-masing. Dan pengisytiharan bagi penutupan semua pusat-pusat pemindahan sementara adalah pada jam 12 tengah hari sebentar tadi. Dan semua kampung-kampung yang terlibat dengan banjir juga telah pun surut dan keadaan adalah selamatlah pada ketika ini. Mungkin agaknya apa peranan APM untuk dalam konteks pasca banjir pula? Selepas ini memang Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah lebih menemukan kepada operasi-operasi pasca banjir lah. Ini termasuklah pembersihan kawasan-kawasan penduduk kampung dan juga premis-premis kerajaan yang terjejas akibat banjir ini, mengkoordinasi bantuan-bantuan ini untuk menjadikannya lebih lancar, di mana semua agensi pada apa yang saya lihat adalah telah menjalankan tugas dan peranan masing-masing yang telah ditetapkan selaras dengan Majlis Arahan MKN 20 dan semua agensi telah bertungkus lumus sebelum, semasa dan juga selepas bencana banjir ini. Terima kasih dengan penjelasan dan perkongsian sebentar tadi. Saya kira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan. Kembali bersama Konstantin di studio. Silakan. Banjir di Pitas kali ini benar-benar menduga sepasang pengantin baru beserta keluarga. Manakan tidak, segala persiapan untuk hari bahagia musnah. Wartawan Serena Olivia Chong berkongsi apa yang diceritakan pengantin melalui pengalaman banjir di kawasan itu. Saya ke kediaman pengantin di kampung desa seberang Kanibungan Pitas. Bayangan indah pelamin dan impian perkahwinan meriah hilang begitu sahaja. Namun, pengantin Muhammad Nur Syarhan Nur Salin dan isteri Siti Umairah Zulkifli reda dengan ketentuan. Tidak melatah, bahkan ia pengalaman yang pasti tidak mungkin dilupakan sampai bila-bila. Apa tidaknya, pasangan ini terkandas di jalan raya ketika menumpang trailer yang mereka naiki yang juga tidak berjaya melalui deras air banjir ketika itu. Kami dibantu oleh trailer minyak, lori minyak. Di mata trailer minyak, limpas lagi banjir dan ada satu tempat lagi di Kampung Layang dan situ trailer pun tidak dapat limpas. Itulah tempat terakhir kami tersadai. 12 tengah hari. Dan kami tersadai sampai lepas isyak. Tidak dapat juga. Dipahamkan sini tenggelam sudah habis. Menceritakan keadaan banjir di Pitas, ia di luar jangkaan apabila air banjir mencapai ketinggian lebih 5 kaki sekaligus memusnahkan segala persiapan yang telah dibuat keluarga pengantin lelaki. Banjir seperti ini memang selalu kerap banjir, cuma tidaklah seteruk ini sehingga begitu dalam dan arus deras. Jadi kos keseluruhan ini kalau ikut konopi pelamin semua lebih kurang 60.000. Termasuk makan yang tidak sempat dihidang sebab banjir, tapi semalam juga saya berkhidmat untuk antar ke rumah melalui bot kampung supaya makanan yang tersebut yang tidak terhidang dapat dihidang kepada rakan-rakan yang terdekat lah. Kami sudah membuat persediaan yang amat
rapilah untuk anak kami, tetapi bila musibah ini yang tidak dijangka-jangka berlaku, kita terpaksa terima dengan reda dan terimalah ketentuan yang kita dapat. Sesungguhnya setiap kejadian itu ada hikmah di sebaliknya. Mungkin ada rezeki anak yang lebih baik. Seorang lelaki warga asing dihukum penjara 6 bulan oleh Mahkamah Magistrat Lahad Datu selepas mengaku bersalah membuat laporan palsu berkaitan kemasukan sekumpulan lelaki berpakaian celoreng dan bersenjata di Long Patau Tambisan Lahad Datu. Tertuduh Ben Jalan, 42 tahun, membuat pengakuan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Ryan Sagiran Rainer Jr. Tertuduh yang bekerja sebagai penyabit kelapa sawit didakwa membuat laporan palsu di Balai Polis Desa Kencana pukul 7.45 malam pada Khamis. Tuduhan mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 6 bulan atau denda sehingga RM2,000 jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Lim Zechuen. Magistrat Ryan Sagiran Rainer Jr. selepas mempertimbangkan rayuan dan hujah menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada tertuduh kerana membuat laporan palsu kerana menyebabkan ketakutan kepada orang awam, terutama warga Lahad Datu atas insiden Tan Duo sebelum ini. Tertuduh diperintahkan menjalani hukuman penjara bermula tarikh tangkapan dibuat dan dirujuk ke Jabatan Imigresen selepas menjalani hukuman. Sebanyak 251 pusat pemberian vaksin PPV akan beroperasi di seluruh negeri Sabah melalui fasiliti kesihatan awam dan swasta. Langkah ini bertujuan memberikan vaksin kepada golongan dewasa termasuk program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids yang telah bermula dilaksanakan awal Februari lalu. Ianya telah dimulakan pada 3 Februari lepas dan sehingga kini kita mendapat maklumat bahawa kadar penerimaan vaksin ada meningkat. Pada hari pertama hanya 20 kanak-kanak telah datang untuk menerima vaksin, tetapi selepas itu dianggarkan lebih kurang 50 hingga 60 orang datang untuk menerima vaksin setiap hari. Datuk Shah Helmi berkata demikian kepada media selepas mengadakan tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Kota Kinabalu. Untuk pemberian vaksin, ibu bapa dan penjaga boleh mendapatkan temu janji dengan mendaftarkan anak-anak melalui aplikasi MySejahtera atau datang terus ke Pusat Pemberian Vaksin PPV serta fasiliti kesihatan berhampiran. Datuk Shah Helmi turut menyeru ibu bapa yang belum mendapatkan dos penggalak agar berbuat demikian dan mendapatkannya sewaktu mereka membawa anak-anak ke pusat vaksinasi. Semua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Tugas-Tugas Khas Sabah perlu mengembleng tenaga dan kepakaran bagi memberikan impak perkhidmatan kepada rakyat. Mereka juga perlu menzahirkan idea bernas selain bekerja dalam satu pasukan. Menterinya Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata idea bernas diperlukan dalam memastikan fokus kementerian hala tuju pembangunan pendidikan serta bantuan kepada anak-anak Sabah dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah kita telah kongsikan bersama, selaras bersama untuk menyemarakkan lagi program tarbiyah, program dakwah, program ekonomi yang di bawah agensi agama, di bawah pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas yang kita selarikan dengan hala tuju Sabah Maju Jaya. Bagi pihak Jahin, kita akan pastikan supaya benda ini dapat disampaikan dan dilaksana dengan mencapai KPI itu sendiri, dan sudah tentunya lah daripada semua perancangan 2022 ini, ianya akan memberikan impak kepada umat Islam. Bahkan bukan itu sahaja, ia akan memberi impak kepada pembangunan modal insan. Datuk Arifin berkata demikian selepas mempengerusikan perbincangan hala tuju agensi-agensi agama Sabah di Kuala Lumpur. Sekian berita dari negeri di bawah bayu, terus patuh SOP
kita jaga kita. Saya Konstantin Pahlawan. Berita selanjutnya kembali ke Angkasa Puri bersama Azam. Silakan Azam. Baik, penduduk rumah terbakar di Bukit Kiara akan terima bantuan tambahan. Itu antara laporan dari wilayah barat. Dan untuk perincian lanjut, kita bersama Suhil Muhammad Noor. Silakan. Ya, Azam. Kementerian Wilayah Persekutuan sedang menilai bantuan tambahan yang boleh dihulur kepada penduduk terjejas insiden kebakaran di Rumah Panjang Bukit Kiara. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Antara bantuan tambahan yang dipertimbang termasuk membina tempat tinggal sementara. Pihak yayasan dengan kerjasama pihak pemaju dan juga rakan-rakan kongsi akan membina penempatan sementara untuk 5 unit rumah ini bagi kegunaan mangsa yang terlibat. Saya menjangkakan dalam tempoh 3 bulan rumah ini akan siap. Beliau memaklumkannya pada program gotong royong membersihkan kawasan perumahan penduduk yang musnah dalam kebakaran tersebut. Turut serta sukarelawan terdiri daripada kaki tangan Yayasan Wilayah Persekutuan YWP. Fokus program turut tertumpu kepada usaha memberi sokongan psikososial. So kita thank you for Wilayah Persekutuan dengan kita punya Perdana Menteri lah. Terima kasih. Untuk dia orang, saya pun terima kasih lah. Sini satu Malaysia, semua ada orang ditolong. Banyak bagus saya. Wilayah Mandiri Persatuan semua mana-mana persatuan semua mari tolong kita. Dan ini pula mengenai insiden bumbung 46 unit kediaman membabitkan 4 blok Pangsapuri Taman Melati di Gombak yang tercabut akibat angin kencang dan hujan lebat bulan lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wilayah Persekutuan, Datuk Zaizal Nizam Zainun memaklumkan pihaknya memperuntuk RM1.5 juta untuk membantu membaiki kerosakan berkenaan. Kerja-kerja baik pulih dijangka selesai hujung bulan ini. Dari peringkat Yayasan Wilayah, kami di sini diarahkan oleh YB, Menteri Dagang Pimpinan untuk membantu bagi memastikan bahawa keselesaan penduduk terjamin dan juga kebajikan penduduk terjaga. Itu yang telah kita laksanakan di peringkat Yayasan Wilayah. Dan insyaAllah kita akan pastikan bahawa penduduk ini dapat atap baru. YWP turut menyumbangkan barangan keperluan asas kepada 46 buah keluarga terjejas. Saudara, Karnival Food Truck dan Agrobazar Putrajaya antara acara yang mengisi kalender sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2022. Ia salah satu inisiatif Perbadanan Putrajaya dalam membantu peniaga kecil dan sederhana mempromosikan produk masing-masing. Seterusnya menjana pendapatan yang sebelum ini terjejas akibat pandemik COVID-19. Program 3 hari bermula Isnin lalu berlangsung di tapak hotspot food truck Presin 2. Ia menghimpunkan 100 peniaga yang menawarkan pelbagai produk makanan, antaranya buah-buahan, tanaman kontan serta sayuran dari ladang. Pengunjung turut berpeluang menikmati pelbagai jenis hidangan sambil dihiburkan dengan persembahan kumpulan penyanyi jemputan. Ni kita menerima sambutan yang orang kata lumayanlah. Tapi bagi kami peniaga sebenarnya kita bukan saja untuk Karnival 3 hari ini bukan saja mengharapkan jualan, tapi yang penting bagi kami ialah promosi jangka panjang. Sila tuan beli samia buah naga lah. InsyaAllah dalam pengunjung menggalakkan. Alhamdulillah. Dalam masa sekarang ni kita meniaga dokumen lah, jadi ada sambutan lah. Memang orang kata peluang lah kepada usahawan lain untuk sama-sama menjayakan produk kan. So sini pun kita pun ramai produk-produk usahawan Melayu bergerak. Alhamdulillah lah semua orang kata dapat membantu lah dalam masa pandemik ni. Semua keputusan terkini berkaitan SOP ke atas jemaah umrah dibuat berdasarkan kehendakan Kerajaan Arab Saudi demi mengekang jangkitan COVID-19. Ia termasuk keputusan mewajibkan jemaah mengambil dos penggalak sebelum ke Tanah Suci bagi melaksana ibadat itu.
SOP berkenaan dengan nak menetapkan syarat-syarat sebagainya ialah di pihak kerajaan Saudi. Dan Saudi sekarang ni dia perlukan kepada cucuk dos kan. Itu yang perlu tu ya. Kita ikut apa yang dia nak. Itu dah buka 8 bulan dah boleh terbang. Tak masalah. Cuma ikut syarat-syarat dia lah apa yang nak pergi sana. Pengambilan dos penggalak COVID-19 merupakan salah satu daripada 3 SOP baharu ibadah umrah yang akan mula berkuat kuasa 14 Februari ini. Baik, sekian laporan berita wilayah barat. Kembali bersama Azam. Baik, terima kasih Su untuk perkembangan wilayah barat. Nyalang reaksi penduduk terhadap cadangan pembukaan semula sempadan negara secara berperingkat mulai 1 Mac ini. Benis Samarin teruskan dengan perkembangannya. Ya, baik Azam. Keputusan pembukaan semula sempadan negara pada 1 Mac depan disambut baik oleh Kerajaan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, langkah tersebut mampu mengembangkan sektor ekonomi negeri termasuk industri perkayuan yang sebelum ini menghadapi masalah terutama sekali dari segi logistik. Tapi dalam masa yang sama kita juga harus melihat dari segi aspek penularan COVID itu sendiri ya. Jadi terpulanglah kalau diputuskan demikian, tapi SOP itu kena dipatuhi supaya pandemik ini tidak akan berulang lagi, meningkat begitu, dan kita semua tak maulah lockdown lagi. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan berkata demikian dalam sidang media di Kuching. Terdahulu beliau merasmikan Majlis Hari Integriti dan Inovasi merangkap Perhimpunan Perdana Anjuran Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka. Dalam perkembangan berlainan, projek pembinaan Pusat Pentadbiran Bersepadu IAC di Rangau Limbang kini dalam proses penembukan tanah. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, projek itu dijangka siap pada 10 Julai tahun depan, namun kini dijadualkan semula dan dijangka siap pada 17 September 2023. Integrated Administration Center untuk Limbang atau ringkasnya IAC sekarang ini adalah dalam pelaksanaan dan ianya akan menempatkan 16 jabatan dan agensi kerajaan. Antaranya ialah pejabat presiden bahagian Limbang, pejabat daerah, Jabatan Kerja Raya, Land and Survey, dan beberapa jabatan lagi pada keseluruhannya dalam 16 buah jabatan yang akan ditempatkan di bangunan ini. Datuk Amar Awang Tengah menjelaskan meskipun projek tersebut mengalami kelewatan sebanyak 2%, namun yakin pihak kontraktor yang terlibat dapat menyiapkan projek berkenaan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan dan hadir ke taklimat projek IAC di Rangau Limbang. Beliau turut menasihatkan pihak-pihak terlibat terutamanya kontraktor supaya membuat perancangan yang teratur termasuk mempercepat gerak kerja agar tidak berlaku sebarang kelewatan hingga menjejaskan penyiapan projek terbabit. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud hari ini mengurniakan darjah-darjah kebesaran negeri kepada 101 orang penerima di Astana Negeri Kuching pagi tadi. Mendahului senarai Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau yang dikurniakan darjah utama Johan Bintang Sarawak JBS. Dennis Ngau merupakan penerima tunggal bagi darjah kebesaran tersebut. Selain JBS, yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Seri Taib turut mengurniakan 5 darjah kebesaran bagi pegawai bintang Sarawak. Mengetuai penerima dalam darjah kebesaran itu, Pengarah Pusat Penyelidikan Sains Ternakan Mardi Sadi Sujang diikuti Solomon Cheong Sung Vun, Jong Min Kong, Queen Sie Chai dan Amping Ranggau. 10 lagi penerima dikurniakan pegawai bintang Kenyalang.
Bagi pingat pentadbiran awam pula, 18 penerima dipilih bagi pingat pentadbiran bakti. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak Merrill Chunggat turut tersenarai dalam penerima pingat berkenaan. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Taib yang ditemani isteri Tuan Puan Ragat Kurdi Taib dalam majlis ringkas itu juga mengurniakan Ahli Bintang Sarawak kepada 20 penerima. Manakala Ahli Bintang Kenyalang dikurniakan kepada 18 penerima, 22 penerima dikurniakan pingat perkhidmatan terpuji dan Bentara Bintang Sarawak kepada 18 penerima. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menerima menghadap isteri Ketua Menteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang merangkap penaung projek inovasi warisan Sarawak, Songket dan Keringkam di Istana Negara semalam. Menurut kenyataan media pejabat Ketua Menteri, kunjungan itu turut disertai oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan, Datuk Dr. Sabriah Putit, Menteri Muda Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali dan Pengarah Bahagian Pengurusan Banduan Jabatan Penjara Malaysia, Ajidin Saleh. Kunjungan tersebut antaranya bagi membincangkan kemajuan dan pembangunan industri songket di Sarawak, hasil usaha sama di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan melalui Jabatan Penjara Malaysia. Sejumlah RM92,000 bantuan input pertanian dari Dana Fasilitasi Pertanian AFF telah diserahkan kepada 21 orang penerima di Sarike. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab, ia merupakan inisiatif kerajaan bagi membantu peladang dan petani dalam mempertingkatkan hasil tanaman serta menambahkan pendapatan keluarga. Jelas Insinyur Yusof, kota bagi dana tersebut untuk Tanjung Manis bagi tahun 2020 adalah sebanyak RM500,000. Namun penyerahan bantuan lambat dilakukan berikutan beberapa masalah selain pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan ini akan membantu tanaman mereka, hasil usaha mereka dalam memajukan lagi tanaman dan kebun mereka. Dan bantuan seperti baja dan sebagainya dan racun dan sebagainya ini akan dapat menambahkan lagi tanaman dan juga menambahkan juga hasil pendapatan keluarga dan membantu meningkatkan lagi taraf kehidupan keluarga masing-masing. Beliau berharap bantuan ini dapat membantu golongan petani mengembangkan hasil pertanian mereka selain mendorong lebih ramai lagi individu menceburkan diri dalam bidang pertanian. Beliau ditemui pemberita selepas penyerahan AFF kepada penerima di Pejabat Pertanian Sarike. Selain itu, Insinyur Yusof turut memberitahu bagi tahun lepas bantuan tersebut yang masih berbaki sebanyak RM418,000 juga belum diserahkan sepenuhnya. Ramai 40 kanak-kanak Tabika Kemas Taman Sentosa dan Tabika Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sri Aman semalam. Kanak-kanak tersebut turut diiringi oleh guru dan ibu bapa masing-masing. Semasa lawatan sehari itu, ibu bapa dan guru diberi ceramah berkaitan pencegahan dan keselamatan kebakaran, program suri serta demonstrasi tata cara penggunaan alat pemadam api. Bagi kanak-kanak pula, mereka mengikuti latihan stop, drop and roll selain mengikuti pertandingan mewarna dan diberi peluang menaiki jentera bomba. Ketua Bomba Zon 3 Sarawak, Ramlan Marajan berharap lawatan tersebut dapat memberi impak positif terhadap kesedaran bahaya api dan pencegahan kebakaran kepada kanak-kanak. Selain itu, pihak bomba juga berharap agar guru tabika dan ibu bapa yang turut serta dalam lawatan berkenaan dapat mempraktikkan dan mengaplikasikan amalan pencegahan kebakaran sama ada di tempat kerja atau di rumah. 3 lelaki ditangkap di lorong 3A Sungai Maung Tengah, Kuching dalam kejadian pecah rumah pada Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Polis ACP Ashmond Bajah memaklumkan ketiga-tiga suspek dalam lingkungan umur 30 hingga 39 tahun dan ketika tangkapan juga mereka gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri.
Ashman mendedahkan salah seorang suspek didapati mempunyai 3 rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah dan 1 kes curi. Pada serbuan itu, antara yang dirampas adalah tukul, parang panjang, barang perhiasan dan wayar yang digunakan untuk kegiatan pecah rumah. Beliau dalam kenyataan medianya hari ini juga memberitahu siasatan awal mendapati kesemua suspek telah melakukan 2 kes pecah rumah di kawasan perumahan sekitar Kuching dengan menggunakan modus operandi melakukan jenayah itu sekitar pukul 2 hingga 5 pagi. Kesemua suspek ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Keseksaan. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara sehingga 14 tahun atau denda atau kedua-duanya serta di bawah Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Hakisan dan Letupan serta Senjata Berbahaya 1958. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Venusa yang membawakan perkembangan dari Sarawak. Lega tak sakit langsung. Itu reaksi penerima pertama vaksin COVID-19 bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids di Perlis yang bermula hari ini. Program itu melibatkan 2,100 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun yang telah mendaftar. Taurif Malik Rizka, 11 tahun yang mengambil suntikan itu bersama adiknya Taubah Nur Iman, 10 tahun, percaya vaksin dapat melindungi dirinya dari COVID-19. Keyakinan sama turut disuarakan ibunya, Intan Zakiah Jamaluddin, yang berharap lebih ramai kanak-kanak menerima suntikan. Lega, tak sakit langsung. Dah. Nasihat adik pada adik-adik yang mula vaksin tu, vaksinlah untuk melindungi diri dan untuk jauh daripada penyakit COVID-19. Saya mengajak ibu bapa di luar sana agar kita sama-sama bawa anak-anak kita untuk vaksin ni untuk melindungi diri daripada COVID-19 ni. Sementara itu, Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Masjid Alwi, Dr. Ahmad Fazil Muhammad berkata, jumlah kanak-kanak yang mendaftar masih rendah berbanding sasaran 30,000 kanak-kanak mendaftar bagi menerima vaksin COVID-19. Hari ini saja di pusat pemberian vaksin offsite Masjid Alwi, kami akan cucuk seramai 600 kanak-kanak. Jadi alhamdulillah kita minta jasa baik ibu bapa untuk teruskan mendaftar dan kita akan cuba untuk memberikan vaksin secepat yang mungkin bagi seluruh kanak-kanak bagi menempuh alam persekolahan sesi baru. Sementara itu, penerima vaksin primer jenis Sinovac di Kedah diminta segera mendapatkan dos penggalak COVID-19. Kenyataan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, Dr. Othman Wadijo memaklumkan tindakan itu penting bagi mengekalkan tahap imuniti penerima vaksin yang telah lengkap dos pertama dan kedua. Ini terutamanya petugas barisan hadapan, individu komorbid dan warga emas. Pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 di Kedah bermula sejak Oktober tahun lalu. Baik, prihatin dengan nasib penduduk terjejas banjir besar baru-baru ini, Pengurusan Aset Air Berhad PAAB menggerakkan misi bantuan ke Kuantan Pahang. Fokusnya tertumpu kepada agihan sumbangan dan membaik pulih bangunan sekolah yang terjejas. Laporan Atikah Makhtar. Air dalam rumah tu apa kepala? Paru badan dah naik. Habis semua tak boleh selamat langsung. Disember 2021, hujan berterusan di Pahang meranakkan hampir keseluruhan harta benda dalam sekelip mata akibat dibawa arus banjir. Pastinya, bencana kali ini meninggalkan kesan mendalam buat mereka.
Dan persoalannya, bagaimana mereka mahu bangkit dalam membina semula kehidupan. Namun dengan kehadiran beberapa pihak yang prihatin menghulurkan pelbagai bentuk bantuan dan sokongan, sedikit sebanyak melegakan hati mereka yang terkesan. Misalnya, Pengurusan Aset Air Berhad PAAB mengambil inisiatif dengan melaksanakan tanggungjawab sosial CSR. Misi Pasca Banjir PAAB prihatin sebagai tanda solidariti. Misi turut disertai lebih 100 sukarelawan termasuk pihak pengurusan air Pahang Berhad, Malaysia Relief Agency dan sukarelawan pacuan 4 roda. 4-5 dah CSR. Pahang ni pun lagi besar dan juga kebetulan bencana melanda negeri ini berkali-kali. Jadi kita pun terpanggil untuk turun. CSR sahaja, kalau saya kira tiap-tiap tahun kita ada peruntukan paling kurang 500,000. Itu berdasarkan satu negeri atau water operator tu lebih kurang 70,000. Tapi tahun ini kita menggunakan peruntukan yang sedikit lebih kerana melihatkan keperluan semasa pada tahun ini. 1,000 penduduk terjejas termasuk 10 institusi pendidikan pula menerima barangan keperluan harian dan wang tunai RM10,000. Sumbangan program CSR kali ini juga telah melengkapkan jumlah keseluruhan RM1.5 juta yang diperuntukkan tahun lalu bagi tujuan tanggungjawab sosial. Jadi saya bersyukur kepada PAAB dan juga MRI yang mana memilih pusat pondok saya ni sebagai penerima pada petang ni. Mudah-mudahan dengan sumbangan ni dah meringankan kami di pondok. Syukur alhamdulillah. Apabila dia orang bagi ni kan derma alhamdulillah lah saya. Misi diteruskan dengan membaik pulih sekolah secara bergotong royong, antaranya dengan mengecat semula bangunan serta membersihkan kawasan sekolah. Ini sekolah ini sebenarnya saya tak tahu banjir. Cuma berbeza, biasanya saya panggil sejengkal dua jengkal gitulah. Tapi kali ini bukan sejengkal dua jengkal, tapi masuk sampai ke paras pinggang. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada sumbangan yang diberikan. Tak dapatlah kami nak membalasnya. Kan? Memang banyak barang yang perlu diganti. Siapa menduga, siapa menyangka kejadian banjir besar baru-baru ini telah meranapkan hampir seluruh harta benda penduduk di daerah sekitar Kuantan ini. Bak kaca pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang mengikut. Hari ini kita di Sekolah Kebahasaan Pancing Kuantan untuk melaksanakan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekitar dan semalam pula pihak PAB bersama NGO turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM300,000. Namun, hal yang paling penting, sokongan berterusan daripada seluruh keluarga Malaysia diperlukan dalam memastikan mereka ini terus bangkit daripada trauma akibat kehilangan harta benda serta nyawa. Atika Makta, Berita RTM. Baik, hampir RM20 juta daripada jumlah penerimaan zakat dibelanjakan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maik setiap tahun bagi agihan zakat pendidikan kepada 8 kategori asnaf di seluruh negeri itu. Ia melibatkan bantuan kewangan kepada penerima seawal usia 7 tahun hingga ke peringkat pendidikan tinggi membabitkan pelbagai bidang pengajian. Daripada itu pada tahun 2021 jumlah pembayaran yang telah diagihkan MAIK di bawah golongan asnaf fakir miskin dan fisabilillah melalui program pendidikan adalah meliputi program-program yang berjumlah sebanyak ringgit Malaysia lebih kurang 21 juta yang merupakan 13% daripada perbelanjaan keseluruhan agihan zakat yang kita kutip iaitu sebanyak ringgit Malaysia 170 juta. Saudara, cubaan penyeludup rokok mengamburi pihak berkuasa dengan menggunakan Pondok Usang sebagai stor simpanan rokok seludup gagal. Hasil maklumat 1,360 karton rokok seludup pelbagai jenis bernilai RM20,400 dirampas dalam serbuan ke atas sebuah pondok usang Kampung Paya Tinggal Seri Pantai Mersing semalam.
Maklumat diterima mengenai sebuah kenderaan memasuki kawasan ladang sawit berkenaan dalam keadaan mencurigakan dan disyaki menjalankan aktiviti penyeludupan. Komander Pasukan Polis Marine PPM Wilayah 2 Johor, SCP Muhammad Zalani Abdullah menerusi kenyataan berkata, hasil pemeriksaan menyeluruh ke atas premis menjumpai kotak mengandungi rokok dipercayai tidak bercukai kastam. Intipan selama 1.5 jam juga mendapati tiada individu datang mengambil rokok berkenaan. Program Menyemai Kasih Rakyat Mekah yang dilaksana Jabatan Pendaftaran Negara JPN berjaya memudahkan penduduk di pedalaman dan luar bandar memperbaharui kad pengenalan dan sijil lahir mereka. Di Melaka sahaja, 60 permohonan telah diproses tahun lalu. Manakala sejak Januari 2022 hingga kini, 17 permohonan diterima JPN Melaka. Program ini juga bukan sahaja melibatkan gantian MyKad, juga kita turun padang hadir ke rumah-rumah mereka yang ada masalah kelahiran, daftar kelahiran yang mana banyak disampaikan maklumatnya oleh pemimpin kawasan. Kerana mereka-mereka ini ada yang terlibat dalam masalah keluarga, masalah pengangkutan dan pelbagai masalah masyarakat lagi. Jadi program-program ni dengan cara inilah JPN turun padang dan membantu rakyat menyelesaikan masalah mereka. Ucapkan terima kasih pada semua yang datang memudahkan saya buat IC. Naik Grab kan dengan kawan, dengan anak-anak jauh. Tak tahu nak cakap apalah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, terima kasihlah. Setahun hanya sekali munculnya bunga cicar atau nama saintifiknya Stereospermum fimbriatum DC. Ia merupakan tumbuhan hutan yang mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, termasuk boleh dimakan. Lazimnya ia dijadikan adunan untuk resepi tradisional seperti lepat, tepung talam dan kuih koci. Laporan wartawan Rusiah Abdul Hamid. Bunga cicar banyak terdapat di pinggir hutan di negara ini dan juga di negara-negara ASEAN. Munculnya antara bulan Januari dan Februari. Kombinasi warna putih dan ungu menyemarakkan lagi dengan baunya yang semerbak. Ia boleh dijadikan juadah yang enak seperti lepat dan tepung bungkus. Cubalah, aromanya sangat harum. Di kampung Betung Sik terdapat pokok bunga cicar yang berusia lebih 100 tahun. Pada awal tahun, bunga-bunga cicar ini akan berguguran sebelum tumbuh pucuk-pucuk baharu. Ia menjadi tumpuan peminat bunga untuk datang mengutipnya pada setiap pagi. Tak semua kampung ada sebab bunga cicar ni sebenarnya adalah tumbuhan balak. Tumbuhan hutan yang kebanyakannya berada di hutan-hutan simpan lah. Macam di kampung kami ni memang orang tua-tua dulu dia simpan. Sebab orang tak tanam pokok ni. Jadi dia orang simpan lah. Kalau setakat 5-10 orang mai tu, kira terpakat boleh belakang lah. Banyak dengan sikit tu. Ada lah. Dia tak tentu kan. Kalau kata waktu ni dia mungkin luruh balik ni. Waktu pukul 5 pagi sekali. Lepas tu dalam pukul 9-10 tu dia luruh balik. Untuk tahan lebih lama, bunga cicar ini dikeringkan dan dikisar sebelum disimpan di tempat kering. Ia boleh tahan bertahun lamanya untuk digunakan. Jemur bagi dia, bila jemur dia akan jadi rapuh kan. Kita masuk blend, kita simpan je lah. Tak payahlah duk tapih-tapih ke apa kan. Blend-blend tu dia kasar-kasar sikit pun tak apa. Nanti kita buat esok nampak bunga-bunga sikit-sikit kan. Sekurang-kurangnya 6 jenis resipi boleh dibuat menggunakan bunga cicar ini. Antaranya lepat liat, tepung bungkus, lemang gandum, lepat berinti kelapa, buah melaka atau onde-onde dan bubur caca. Bunga tu ikut selera kita. Kalau nak bubur banyak pun boleh. Dan kalau banyak pun dia tak jadi masalah apa. Dia sedap, dia wangi. Cuma sebab dia susah cari orang tak bubur banyak lah. Campur je. Gel-gel bagi dia seperti.
Balut dengan daun pisang. Inilah dia hasilnya. Lepat daripada bunga cica. Antara ramuannya tepung pulut, santan, garam, gula dan bunga cica ni yang telah dikisar, dicampur gaul sekali dan dimukus menjadi lepat liat ni. Laporan Rosia Abdul Hamid untuk Berita RTM. Saudara, berita wilayah 9 Februari berakhir di sini. Dapatkan dos penggalak COVID-19 untuk pelindungan diri. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih seluruh negara. Saya Azamri Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.